Pada malam ini kita terus membicarakan huraian para fuqaha, huraian ulama hadis berkenaan hadis ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, antara mukjizat yang ada pada baginda Nabi SAW ialah jawami'ul kalim, yang mana ucapan baginda kita ini sungguh pun ringkas tetapi maknanya begitu meluas, dibincangkan, dibicarakan, diuraikan, diulas oleh para ulama fuqaha. Dan hadis ini yang telah kita sebutkan sebelum ini telah menjadi panduan istinbat kepada kaedah-kaedah fiqhiyah yang disusun, yang dirumuskan oleh para fuqaha Islam, ya. Jadi pada malam ini kita akan teruskan apakah kaedah-kaedah fiqh yang dapat diambil, yang dirujuk berhubung dengan hadis ini. Baik. Yang seterusnya ialah hadis yakni kaedah fiqh yang kita akan ambil yang dihubungkan dengan hadis ini ialah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, iaitu yang bermaksud mengelakkan keburukan itu lebih diutamakan daripada kita mendapatkan kebaikan. Kita nak kaitkan dengan hadis yang mana Nabi menyatakan bahawa larangan daripada Allah SWT ini kita kena tinggalkan, manakala suruhan itu pula perlu dilaksanakan mengikut kemampuan. Jadi dalam usaha kita nak meninggalkan larangan Allah SWT, dalam usaha kita nak melaksanakan perintah Allah SWT, di sana ada banyak situasi dan keadaan yang memerlukan pertimbangan kita sesuai dengan keadaan dan keperluan. Baik, di sini panduannya ialah mengelakkan keburukan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Setiap perkara yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ada pertimbangan kebaikan dan keburukan. Maka kita kena lihat, jika ada keburukan dan kebaikan, maka perlu diambil, perlu dielakkan keburukan itu berbanding kita dapatkan kebaikan. Baik, apa contohnya? Contoh yang dapat kita lihat lebih jelas dalam kehidupan hari ini, antaranya ialah perbuatan rasuah. Perbuatan rasuah. Mungkin wujud amalan sebahagian pihak di sesetengah tempat mereka mengamalkan rasuah dengan tujuan untuk memudahkan urusan, umpamanya, ya. Mungkin di situ baginya nak dapatkan kebaikan, memudahkan urusan, tetapi di situ berlakunya mafasid, keburukan, kejahatan, iaitu mengamalkan rasuah. Maka benda ini perlu dielakkan. Berdasarkan kaedah ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindarkan keburukan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil kebaikan. Maka di sini rasuah itu perlu ditolak berbanding dengan nak mendapatkan kemudahan urusan. Umpamanya nak mendapatkan kelulusan sesuatu permohonan dan berikutnya. Seterusnya, dalam urusan kontraktor ataupun dalam urusan vendor, urusan penyedia-penyedia perkhidmatan, mungkin mereka perlu menghadiri majlis kerakyat ataupun networking session. Umpamanya sesebuah syarikat besar ini mengadakan suatu makan malam, yang mana di situ tujuannya adalah networking antara syarikat besar itu dengan kontraktor-kontraktor yang akan mendapatkan kerja. Namun di sana dihidangkan arak dan makanan-makanan haram serta perbuatan-perbuatan yang jelas bertentangan dengan hukum hakam dalam Islam. Maka perkara itu perlu dielakkan, dihindarkan. Ini adalah prinsip dan kaedah fiqh yang dapat diambil. Seterusnya, baru-baru ini 2-3 tahun yang lepas, masa kita dalam tempoh COVID, kita lihat bagaimana secara jelasnya, secara khususnya dalam ibadah solat kita, solat jemaah dihadkan bilangan masyarakat ataupun anggota masyarakat yang boleh hadir. Kemudian solat berjamaah pula dijarakkan, ya, 1 meter. Sebahagian masjid sekarang ini masih lagi ada kesan tampalan, dia tandakan kedudukan jemaah di mana, kan. Baik, di situ kita dapat lihat masalah kebaikan yang ada semasa solat. Pastinya solat dalam saf yang rapat, itu masalahnya. Namun di situ mafasid yang ada apa pula? Keburukan yang ada adalah jika dirapatkan kedudukan, kebarangkalian sangat tinggi virus itu ada transmisi. Maka di situ ada pertimbangan darul mafasid, mengelakkan keburukan. Yang ini kita nak elakkan jangkitan itu berlaku antara ahli jemaah
kerana kedudukan yang begitu dekat antara mereka. Perlu dielakkan berbanding nak dapatkan masalah kebaikan solat dalam saf yang rapat. Baik. Jadi jelas ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi di sini jadikan kefahaman kita, panduan kita bahawa selepas ini kalau kita nampak ada keburukan dan ada kebaikan, maka perlu diutamakan kita nak buang keburukan terlebih dahulu berbanding nak dapatkan kebaikan. Itu yang perlu kita jadikan panduannya. Baik. Seterusnya, iltizamul amri, dalam kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tersebut dinyatakan, apa sahaja yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW maka dilaksanakan mengikut kemampuan. Baik. Di sini dapat kita fahami bahawa perintah, ya, perintah yang warid, perintah yang datang melalui sabda Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran, dapat difahami ada dua bentuk perintah. Apakah bentuk perintah tersebut? Yang pertama adalah perintah yang bersifat wajib, ya, bersifat ijab, ya. Manakala kategori kedua adalah yang bersifat sunat, an-nadb, ya, an-nadb. Baik. Al-amru lil wujub, asal kepada perintah adalah wajib, ya. Namun di sana nanti bila kita menerangkan dengan lebih lagi, kita belajar, kita faham, kita lihat nas-nas dan perbahasan fuqaha ulama sarjana, maka dapat kita lihat bahawa perintah ini ada yang kedudukannya wajib, manakala ada juga yang bersifat sunat. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, bila kita sebut perintah wajib ini, apa yang kita faham? Perintah yang bersifat wajib ini adalah perintah yang berdasarkan dalil perintah, ya. Ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan perbuatan tersebut. Jika dibuat, dapat ganjaran. Perintah wajib ini jika dilaksanakan, dapat ganjaran dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat. Jika ditinggalkan, jika tidak dibuat perintah wajib ini, maka hukumnya berdosa, ya. Jadi di sini kita lihat perintah yang merupakan kewajiban ini ada dalil. Jika dibuat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, dapat dosa dan dihukum. Baik. Apa contoh perintah yang bersifat wajib? Solat. Yang dimaksudkan adalah solat fardu. Solat 5 kali sehari semalam. Kemudian puasa. Puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa Ramadan. Kemudian haji bagi yang berkemampuan. Seterusnya, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian seterusnya dalam urusan perundangan jenayah dan berikutnya keluar nafkah dan lain-lain lagi. Maka perkara ini tidak boleh diingkari dan perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, kerana ini merupakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut perkara ini, terlihat nasihat yang diberikan oleh sebahagian sarjana, sebahagian ulama kita dalam nak membentuk sikap kita dalam menta'zimkan, memuliakan, meninggikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dapat kita sebutkan malam ini, mafhumnya menyebutkan apabila masuknya waktu solat, di situ ada pertimbangan, ya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang bekerjaya di pejabat, bila tiba waktu solat, boleh jadilah dia ada telefon kan, dia ada notification waktu azan, waktu solat dah tiba. Maka di situ mungkin ada suatu pertimbangan, nak laksanakan solat terus ke ataupun nak selesaikan kerja sedikit terlebih dahulu. Jadi perkara ini kita nak nyatakan bukan secara terlalu rigid dan terlalu strict, tetapi dari sudut yang lain, panduan yang diberikan oleh ulama kita adalah jangan kita melewatkan solat kerana kita berharap dapat mudah kerja. Mungkin ada yang kata, saya lewatkan solat ini kerana saya nak siapkan kerja ni,
lebih cepat, lebih senang. Cuba kita buat yang sebaliknya. Kita dahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan alami dan kita akan rasai bahawa kerja kita itu akan lebih mudah. Ya, itu insya-Allah pengalaman yang masing-masing kita boleh cuba, pengalaman rohani. Benda ni kita akan perasan dan kita boleh rasai. Kadang-kadang ada waktu itu kita dah cuba buat macam-macam, tetapi ada masalah-masalah yang timbul. Contoh, bagi mereka yang bekerja menggunakan software komputer, tiba-tiba ada masalah networking, ada masalah software bermasalah, jadi terkendala. Jadi benda-benda ini adalah di luar kawalan kita. Dan kita kena yakin, jika Allah SWT merahmati, memberkati usaha kita, maka akan dimudahkan. Bahkan lebih banyak produktiviti. Yang ini masing-masing kita boleh cuba. Ya, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan perempuan semua, cuba kita dapatkan perbandingan. InsyaAllah kita semua solat fardu kan. Yang ini perintah wajib yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Namun dari sudut adab dan akhlak kita, menta'zimkan, memuliakan perintah Allah. Cuba buat eksperimen. Yang pertama, kita sentiasa memuliakan, mengawalkan solat kita. Tengok apa kesannya. Jiwa tenang, kerja banyak yang lebih dapat disiapkan, dan banyak lagi keberkatan yang ada. Satu lagi, kalau dilewat-lewatkan solat. Pernah terdengar kan? Mungkin betul atau mungkin sekadar pertanyaan. Ada sebahagian muslimin-muslimat yang mana mereka ini ambil tahu waktu solat kerana tak mau terlajak saja. Contohnya, dia ambil tahu waktu solat asar bukan sebab dia solat asar awal, tetapi dia tak mau terlewat, dia tak mau termasuk waktu asar. Dia akan cuba tarik sampai hujung waktu zuhur tu, jangan sampai masuk waktu asar. Tarik ni sebab apa? Mungkin sebab make up dia. Dia tak mau nanti kena make up balik kan. Jadi mungkin sesuatu yang boleh dibaiki lah ya. Kita tak maulah terlalu keras dan terlalu kasar ya. Tetapi masing-masing pertimbangan kita, perintah Allah SWT, solat ini ada jangka masa yang perlu ditunaikan dalam waktunya. Nanti boleh cuba, kita boleh rasa macam mana kesan. Baik. Sama juga, sebelum ni kita nyatakan, bila solat secara berjamaah ini, bagi muslimin ya, saf hadapan. Makruh kalau kita mendahulukan orang lain untuk duduk di saf hadapan. Kita kena berebut-rebut untuk duduk di saf hadapan. Baik. Okey, perintah wajib dan perintah sunat. Baik. Namun begitu, perintah Allah SWT ini, perintah yang disampaikan oleh ajaran agama Islam ini, jika tidak mampu, ada rukhsah, ada kelonggaran. Sebagaimana yang kita dengar dalam hadis tadi, apa sahaja yang diperintahkan, lakukan dengan kemampuan. Maka kita lihat di sini, ibadah yang wajib ini, jika kita tidak mampu melakukannya, maka di sana ada rukhsah, ada kelonggaran. Sebagaimana sebelum ini kita bincang, bab larangan, dia ada darurat yang boleh kita buat. Dulu kita buat perbincangan, contoh, ada salah seorang saudara kita, jemaah yang bertanya, dalam situasi darurat, kecemasan, yang mana dia perlu selamatkan seorang muslimah pada masa tersebut. Okey, situ ada darurat yang membolehkan perbuatan yang kebiasaannya tak boleh buat, maka dibolehkan bomba kan, waktu kebakaran, atas keperluan perlu memecahkan pintu dan selamatkan mangsa kebakaran. Baik. Dalam bab larangan dia ada darurat yang boleh kita buat, manakala dalam bab perintah ini dia ada rukhsah. Kan? Baik. Ada beberapa bentuk rukhsah. Antaranya ialah apa dia? Rukhsah dalam bentuk kurangkan. Solat qasar. Antaranya adalah solat qasar. Rukhsah yang diberikan kepada mereka yang bermusafir, ya, jarak 2 marhalah, ada keringanan, kelonggaran untuk melaksanakan solat dalam bentuk solat qasar. Solat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan juga ada rukhsah yang bertukar bentuknya, ya, tetapi diringankan bentuknya. Baik. Jadi ini adalah perintah dalam bentuk wajib. Perintah yang berikutnya adalah perintah yang bersifat an-nadb ataupun sunat. Ya, masyarakat kita biasa sebut sunat.
Di sana dalam istilah fiqh dan istilah Arabnya yang lain adalah mandub ataupun mustahab. Baik. Macam mana nak faham definisi sunat ini? Amalan ataupun ibadah yang sunat ini adalah amalan yang tidak diwajibkan, ya? Tidak berdosa kalau ditinggalkan. Dia tak wajib dan tak berdosa kalau kita tinggalkan. Namun kalau kita buat, kita dapat pahala. Baik. Kebiasaannya bila kita dengar, bila kita sebut ibadah sunat, definisi yang akan masuk dalam fikiran kita adalah buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Baik, malam ini saya memanjangkan idea yang dibawa oleh Dr. Abu Anas Madani, ya, di Kelantan. Beliau membawa suatu bentuk pendekatan psikologi. Tambah definisi sunat ini, definisinya ialah buat dapat pahala, tak buat kita rugi. Itu psikologi dia. Sebelum ni kalau kita buat definisi buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa kan, dia rasa relax kan. Tapi bila kita ubah psikologi ni, buat dapat pahala, tak buat rugi, jadi kita akan lebih beri perhatian. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, cuba bagi tahu salah satu ibadah sunat yang kita sangat rugi kalau kita tak buat. Apa dia? Cuba bagi tahu. Apa dia? Ibadah sunat yang kita tak buat memang sangat rugi lah. Yang ada hadis Nabi beritahu. Apa dia? Apa dia? Ibadah sunat. Satu ibadah sunat yang kita buat ni sangat rugi lah. Iaitu solat sunat fajar, ya? Solat sunat sebelum fardu subuh. 2 rakaat ni rugi sangat, masya-Allah, ya? Sebab mafhum hadis beritahu solat sunat sebelum subuh ini nilaiannya, pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, ini sama-sama kita usahakan. Sebab itu kalau perasan sebahagian masjid surau, mereka memang ada peruntukan masa selepas azan subuh dan sebelum iqamah. Sebab dia nak meraihkan supaya jemaah ini ada kesempatan dapat menunaikan solat sunat qabliyah subuh. Sebab pahala sangat besar. Dan dulu kita dah bincang, dalam mazhab kita, kalau kita memang dah biasa solat sunat sebelum subuh ni, memang tak lepas lah. Waktu kita lapang, waktu kita sihat, waktu kita tak bermusafir, kita memang jaga solat sunat sebelum subuh. Memang konsisten. Jika ditakdirkan pada pagi tersebut ada masyaqqah, ada kesulitan, tak sempat nak solat sunat qabliyah subuh, maka kita dibolehkan untuk qadha solat sunat qabliyah subuh. Nak beritahu betapa besarnya nilaian. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, ini adalah satu kalam ataupun suatu nasihat yang sangat menyentuh jiwa kita, yang mana disebutkan bahawa yang membezakan orang-orang yang melaksanakan ibadah di akhirat nanti adalah amalan sunat. Dulu kita pernah bincang, bahawa di sana nanti akan dibezakan darjat masing-masing. Akan dibezakan darjat masing-masing. Di dunia mungkin kita tidak nampak, namun di sana nanti akan kelihatan bezanya darjat di akhirat sana. Maka yang akan membezakan darjat kita di akhirat nanti adalah amalan sunat. Dengan maksud kata, ibadat wajib ni semua kita jaga, maka pembezaannya nanti adalah amalan sunat. Maka mereka yang lebih banyak amalan sunatnya yang dilaksanakan dengan betul, dengan ikhlas, maka insya-Allah mereka akan diberikan ganjaran yang lebih tinggi. Dan dulu ustaz-ustaz, cikgu-cikgu bagi tahu, nak menggambarkan bagaimana ahli syurga darjat yang lebih bawah, bila dia nampak penghuni syurga yang lebih tinggi, dia rasa seronok dan dia rasa teringin sangat nak masuk syurga yang lebih tinggi. Baik. Di sini pada malam ini kita nak bawa suatu analogi ataupun suatu contoh secara praktikalnya, nak melihat kita akan rugi banyak kalau kita mengabaikan ibadah-ibadah sunat yang ada. Di sini kita bawa satu konteks yang ringkas sahaja, iaitu solat secara berjamaah. Ibaratnya disebut di sini di surau Al-Hidayah, yang mana insya-Allah alhamdulillah
Solat ini pun surau ini pun telah dinaik tarafkan, surau yang mendirikan solat Jumaat, ya. Baik. Ya. Situasinya sama, iaitu solat secara berjemaah di surau, ya, di surau. Baik. Ada dua individu. Individu A dan individu B. Ini sekadar nak buat contoh perbandingan, ya. Baik. Individu A ini, ya, kita lihat beliau subhanallah sangat menjaga persiapan, ya, untuk melaksanakan ibadah. Ibadah wajib dia jaga, ibadah sunat dia jaga. Kita lihat individu A ini, dia sebelum masuk waktu solat dia telah bersiap sedia. Dekat rumah dia ada kalender waktu solat. Biasa kita ada waktu ni, kita ada kalender ni waktu bulan puasa, kan. Kita nak tahu waktu buka puasa dan waktu iftar, tetapi dia ni dekat rumah dia ada kalender waktu solat. Dan setiap hari dia akan berikan perhatian. Sekarang maghrib masuk awal, kan, betul tak? Sekitar 7.05, 7.06 macam tu. Jadi dia dah buat perancangan masa dia dah. Okey, 7.06 minit ni akan masuk waktu fardu maghrib. Jadi saya kena bersedia lebih awal. Mungkin saya perlu mandi, perlu bersihkan diri. Perjalanan daripada rumah nak sampai ke surau mungkin ambil masa 10 minit. Jadi dia dah kira backward. Dia dah calculate dah. Jadi dia kira balik kalau solat maghrib masuk waktu 7.06 minit dan persiapan yang diperlukan 30 minit. Maka dalam jam 6.36 dia dah mula bersedia. Okey, baik. Kemudian dia mengenakan pakaian yang cantik dan ada wangian. Dia mengenakan pakaian yang terbaik untuk dia menghadiri solat secara berjamaah di surau. Kemudian dia hadir awal. Dia hadir awal sebelum azan lagi. Kemudian pergi dengan tenang. Yang ini saya ingat lagi lah, dulu Ustaz beritahu kita kalau hadir solat berjamaah jangan berlari. Jangan berlari. Dia belajar fiqh, solat berjamaah, yang mana dinyatakan kalau makmum tu sampai dan dia sempat rukuk dengan tomak minah dengan imam, dia dapat rakaat tersebut. Jadi dia teringat yang Ustaz beritahu, dia sampai itu dekat pintu depan tu, dia dengan imam baca surah Al-Kafirun dengan akhirat. Jadi dia terfikirlah, "Woi, saya kena lari ni, nak beri sempat solat dapat rakaat ini." Maka dia berlari daripada pintu masuk tu, masuk ni lari dengan semata-mata supaya dapat rukuk dengan imam. Jadi itu tak berapa kena. Sebab sebetulnya adalah kita kena hadir solat yang ini berjalan dengan tenang, ya, tak perlu berlari-lari dan tergesa-gesa. Dia tak kena cara, Kalau tak dapat macam mana, kan? Kena datang lebih awal. Kemudian semasa dia hadir ke solat berjamaah ini, dalam perjalanan dia berzikir, berdoa. Sampai di masjid, solat tahiyatul masjid. Dan tadi kerana dia sampai awal, dia sempat menjawab azan dan berdoa. Dia boleh solat sunat rawatib. Dia dapat berdoa antara azan dan iqamah, ya. Antara waktu yang mustajab untuk berdoa ialah antara azan dan iqamah. Kemudian dapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Selepas solat dia ada kesempatan untuk berzikir dan berdoa bersalaman. Ini adalah individu A. Kita lihat individu B pula macam mana. Beliau sambil lewat. Dia tak acuh pun waktu solat masuk pukul berapa. Dia sekadar berharapkan azan yang kedengaran dalam radio ke, dalam apps ke dan sebagainya. Dia sambil lewat. Kemudian selepas azan baru mula nak buat persiapan. Dia dengar azan baru nak pergi bilik air, baru nak pakai baju, baru nak bergerak ke tempat solat. Kemudian tidak ada persiapan pakaian. Dia pakai sambak sahaja apa yang ada, kan? Kemudian dalam perjalanan ke surau, ke masjid dalam keadaan kejar-kejar. Jadi di sini antara A dan B ini kita lihat, subhanallah, masya-Allah, tersedia ganjaran dan pahala yang lebih banyak kepada individu A kerana lebih banyak persiapan yang dilaksanakan oleh beliau. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan untuk melaksanakan persiapan sedemikian rupa lah, ya. Baik. Dan insya-Allah dalam kita nak memahami bagaimana ibadah sunat ini akan membezakan kedudukan ahli ibadah di akhirat nanti, maka individu ini jauh banyak pahala yang dia dapat kerana kesungguhannya menjaga ibadah-ibadah sunat. Selesai itu,
Itu satu contoh yang dapat kita ambil, dapat kita lihat dengan jelas situasi solat secara berjamaah di masjid. Baik. Apa contoh perbuatan sunat? Banyak. Antaranya ialah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu kita. Mengapa kita beri perhatian kepada solat sunat rawatib? Kerana solat sunat ini diharapkan dapat menampung kekurangan solat fardu kita. Dan kita beri perhatian. Baik. Seterusnya, laungan azan. Perbuatan sunat, ibadah yang sunat. Dan kerana rebut peluang ini, kerana sesiapa yang tahu fadilatnya, dia akan cuba dapatkan walaupun kena mencabut undi. Ya. Kemudian meluaskan nafkah kepada isteri, tanggungan dan keluarga. Yang wajib itu dia dah bagi dah, tapi dia luaskan lagi, dia bagi lagi. Ya. Nafkah yang sunat, yang diluaskan. Baik. Seterusnya, sedekah pun ada sedekah yang wajib dan sedekah yang sunat. Ya. Yang wajib itu zakat ya. Yang selebihnya ialah sedekah yang kita berikan, infak. Lebih-lebih lagi, infak ke arah usaha nak memartabatkan syiar Islam. Apa yang kita dapat lihat? Hari ini banyak kita lihat dalam iklan-iklan yang ada dalam media sosial, banyak masjid, banyak surau, banyak mahat tahfiz, banyak rumah anak yatim yang mengiklankan tawaran untuk kita menyalurkan sumbangan. Jadi yang ini kita rebut insya-Allah ya. Infak bagi usaha ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, antara perbuatan sunat yang dilakukan ialah apa dia? Menulis hutang. Yang ini pun kena bagi perhatian. Kita dah kena mula jadikan budaya kita. Tulis hutang. Siapa yang berhutang, siapa yang memberi hutang, berapa jumlahnya, bagaimanakah janji untuk membayar balik hutang tersebut, berapakah komitmen yang dicadangkan untuk dibayar, maka kena tulis. Baik. Dan seterusnya banyak lagi lah ibadah-ibadah sunat yang dapat kita berikan perhatian. Ringkas kata, ibadah sunat ini walaupun tidak diwajibkan tetapi adalah suatu galakan yang kita kena buat ya, insya-Allah. Dan ingat balik definisi tadi apa dia? Ibadah sunat ni buat dapat pahala, tak buat kita rugi. Nampak lebih psikologis sikit. Kalau definisi yang biasa tu kan, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa, kita relax je. Tapi kalau kita ingat yang definisi yang baru ni, buat dapat pahala, tak buat rugi. Dia lagi semua heboh lah ya. Lepas solat fardu, kalau tak kalut mana, solat dah sebentar. Solat sunat selepas fardu kan. Kalau tak kalut lah, mana tahu buat ada appointment dekat hospital kan, itu lain cerita lah ya. Dan satu lagi ya, nak bawa sudut pandang yang baru. Solat sunat boleh dilakukan dalam kenderaan. Boleh nak cuba nanti kan. Mungkin situasi dia sangat sibuk bekerja, meeting dekat banyak tempat, boleh ambil wuduk dan solat sunat dalam kenderaan. Boleh. Mungkin dia pergi ke tempat mesyuarat tu dengan kawan, dia duduk di sebelah, boleh solat sunat. Dan solat sunat ini tidak disyaratkan untuk kena menghadap kiblat semasa takbiratul ihram. Tapi kalau bawa kereta jangan duduk sibuk solat sunat. Itu bahaya pula. Tak boleh. Itu yang saya bagi tahu ni adalah semasa kita naik kenderaan yang kita bukannya driver. Sekejap lagi dekat traffic light, lampu dah hijau lah kan. Kita duduk sibuk nak takbiratul ihram kan, nak baca tahiyat ke, terganggu pula. Yang ini situasi kalau kita bergerak naik kenderaan yang bukan kita yang pemandu. Boleh mula fikirkan untuk dilaksanakan. Sebab apa? Ingat balik, dekat sana nanti bila kita dah nampak janji yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang taat kepada Allah, yang banyakkan amalan, maka kita akan rasa menyesal sangat. Kenapa dekat dunia dulu saya tak sungguh-sungguh buat ibadah? Dan dekat sana nanti kita lihat kawan kita dekat dunia dulu, dia banyak sangat ibadah sunat, dan di sana nanti Allah tunaikan janji. Allah bagi dekat dia pahala dan darjat yang lebih tinggi daripada kita. Maka di situ kita akan rasa menyesal. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala membantu kita. Dan tuan-tuan sekalian, secara motivasi modernnya pada hari ini, kita kena ingat bahawa setiap hari, setiap kita ni ada berapa masa kita? Berapa masa kita ada setiap hari?
24 jam masa relax sikit. Cuba kecilkan lagi. Kita sebenarnya ada 1440 minit. Kita banyak sangat aset kita ada. Fikir macam mana cara nak buat. Guna setiap minit yang ada tu untuk banyakkan pahala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita memudahkan usaha kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan pada pertemuan akan datang. Jadi sekali lagi sebelum kita mengakhiri menangguhkan majlis pada malam ini, sentiasa kita ingatkan diri kita bahawa kita hadir majlis ilmu ini bukan sekadar nak membanyakkan informasi ataupun pengetahuan. Sebenarnya kita nak cuba nak faham dan aplikasikan dalam kehidupan. Ingat balik dalil yang menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia akan diberikan kefahaman dalam beragama.